Zara Tuhan, penerokaan saintifik dan teologi. Pengenalan tujuan buku. Buku ini bertujuan untuk menggabungkan perbincangan saintifik dan falsafah mengenai penemuan boson Higgs yang juga dikenali sebagai Zara Tuhan dengan ayat-ayat yang berkaitan dari Al-Quran. Dengan meneroka persilangan antara sains dan teologi, kita berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang alam semesta dan kewujudan manusia. Buku ini juga memperkenalkan sistem aksiomatik dan teorem Al-Quran untuk mencadangkan teori segala-galanya. Gambaran keseluruhan bab buku ini dibahagikan kepada bab-bab yang merangkumi eksperimen CERN, kepentingan boson Higgs, hujah falsafah dan teologi, ketersorokan Tuhan, struktur rasional alam semesta, dan batasan sains. Setiap bab menyertakan ayat-ayat Al-Quran yang relevan untuk melengkapi perbincangan saintifik. Kepentingan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran memberikan dimensi rohani dan teologi kepada perbincangan saintifik dan falsafah. Ia menawarkan pandangan tentang sifat penciptaan ilahi, ketersorokan Tuhan, dan struktur rasional alam semesta. Sistem aksiomatik dan teorem Al-Quran. Buku ini mencadangkan sistem aksiomatik berdasarkan prinsip saintifik dan ajaran Al-Quran untuk meneroka teori segala-galanya. Aksiom dan teorem akan dibentangkan dan dibincangkan dalam setiap bab untuk menyediakan kerangka kerja yang koheren untuk memahami alam semesta. Bab 1. Eksperimen CERN dan Zara Tuhan. Penerangan eksperimen Large Hadron Collider, LHC, di CERN adalah keajaiban sains dan kejuruteraan moden. Ia mempercepatkan proton hampir dengan kelajuan cahaya dan berlanggar untuk mengkaji zarah-zarah asas alam semesta. LHC adalah bukti kerjasama antara bangsa dan inovasi teknologi. Kepentingan boson Higgs. Boson Higgs adalah komponen penting dalam model piawai fizik zarah. Ia menjelaskan bagaimana zarah-zarah asas memperoleh jisim melalui interaksinya dengan medan Higgs. Penemuan boson Higgs pada tahun 2012 adalah pencapaian monumental yang melengkapkan model piawai dan memberikan pandangan tentang alam semesta awal. Ayat-ayat Al-Quran, ayat 1. Dan langit kami bangun dengan kekuatan, dan sesungguhnya kami meluaskannya. Al-Quran 5:1 berwujud. Penjelasan, ayat ini mengetengahkan penciptaan ilahi dan pengembangan alam semesta. Penemuan boson Higgs dan pemahaman tentang alam semesta awal sejajar dengan gambaran Al-Quran tentang alam semesta yang mengembang. Ayat ini menekankan kuasa ilahi di sebalik penciptaan dan pengembangan kosmos yang bergema dengan usaha saintifik untuk memahami zarah-zarah asas dan daya yang mengawal alam semesta. Aksiom 1. Alam semesta diatur oleh hukum rasional. Penyataan, alam semesta mempamerkan struktur rasional yang serasi dengan hukum matematik. Penjelasan, aksiom ini menggariskan kerasionalan intrinsik alam semesta yang terbukti dalam hukum matematik yang mengatur tingkah lakunya. Penemuan boson Higgs adalah bukti kemampuan minda manusia untuk memahami struktur rasional ini. Teorem 1. Penciptaan dan pengembangan ilahi. Penyataan, penciptaan dan pengembangan alam semesta adalah tindakan ilahi. Bukti dari aksiom 1 dan Al-Quran 5:1-47, kita menyimpulkan bahwa struktur rasional dan pengembangan alam semesta adalah bukti penciptaan ilahi. Ayat Al-Quran menekankan kuasa ilahi di sebalik penciptaan dan pengembangan kosmos yang sejajar dengan pemahaman saintifik tentang struktur rasional alam semesta. Bab 2. Bolehkah zarah Tuhan menjadi asas untuk hujah? Sama ada Tuhan wujud atau tidak? Hujah falsafah dan teologi. Penemuan boson Higgs telah mencetuskan perdebatan tentang implikasinya terhadap kewujudan Tuhan. Ada yang berpendapat bahwa ia membuktikan atau menyangkal kewujudan Tuhan, tetapi dakwaan ini seringkali berdasarkan salah faham. Hujah Tuhan jurang yang menyatakan bahwa Tuhan wujud jurang pengetahuan saintifik adalah cacat. Hujah teistik modern adalah berdasarkan struktur rasional alam semesta dan koheren antara minda manusia dan alam semesta. Ayat-ayat Al-Quran. Atau adakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Atau adakah mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Penjelasan, ayat ini mencabar idea penciptaan spontan atau penciptaan diri, menekankan peranan pencipta ilahi. Perdebatan falsafah mengenai boson Higgs dapat diperkaya dengan merenungkan perspektif Al-Quran tentang penciptaan. Ayat ini menggariskan perlunya pencipta untuk kewujudan alam semesta yang sejajar dengan hujah teistik bahwa struktur rasional alam semesta menunjuk kepada pereka ilahi. Aksiom 2. Alam semesta memerlukan pencipta penyataan. Struktur rasional dan kewujudan alam semesta memerlukan pencipta ilahi. Penjelasan, aksiom ini menekankan perlunya pencipta untuk menjelaskan struktur rasional dan kewujudan alam semesta.
Hujah teistik berdasarkan struktur rasional alam semesta dan koheren antara minda manusia dan alam semesta menyokong aksiom ini. Teorem 2. Keperluan pencipta ilahi. Penyataan, kewujudan alam semesta memerlukan pencipta ilahi. Bukti, dari aksiom 2 dan Al-Quran 52:5, kita menyimpulkan bahwa struktur rasional dan kewujudan alam semesta memerlukan pencipta ilahi. Ayat Al-Quran mencabar idea penciptaan spontan atau penciptaan diri, menekankan peranan pencipta ilahi. Bab 3. Analogi antara zarah Tuhan dan ketersorokan Tuhan. Meneroka analogi boson Higgs, walaupun peranannya asas di alam semesta, tersembunyi dari deria kita. Begitu juga, Tuhan Maha Hadir dan Maha Mengetahui, tetapi tersembunyi dari persepsi langsung. Analogi ini dapat digunakan untuk mempertahankan diri dari bantahan terhadap teisme berdasarkan ketersorokan Tuhan. Ayat 3. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Penjelasan. Ayat ini menggambarkan cahaya ilahi dan ketersorokannya, memberikan persamaan dengan ketersorokan boson Higgs. Analogi ini dapat membantu memahami konsep Tuhan yang tersembunyi tetapi Maha Hadir. Ayat ini menekankan bimbingan ilahi dan sifat tersembunyi cahaya Tuhan yang bergema dengan konsep saintifik boson Higgs yang asas tetapi sukar difahami. Aksiom 3. Ketersorokan Tuhan. Penyataan, Tuhan Maha Hadir dan Maha Mengetahui tetapi tersembunyi dari persepsi langsung. Penjelasan, aksiom ini menggariskan ketersorokan Tuhan yang merupakan tema utama dalam pemikiran teistik. Analogi antara ketersorokan boson Higgs dan ketersorokan Tuhan memberikan pandangan tentang sifat kewujudan ilahi. Teorem 3. Ketersorokan cahaya ilahi. Penyataan, ketersorokan cahaya Tuhan adalah sifat ilahi. Bukti, dari aksiom 3 dan Al-Quran 24-35, kita menyimpulkan bahwa ketersorokan cahaya Tuhan adalah sifat ilahi. Ayat Al-Quran menggambarkan cahaya ilahi dan ketersorokannya, memberikan persamaan dengan ketersorokan boson Higgs. Bab 4. Struktur rasional alam semesta dan pemahamannya oleh minda manusia. Struktur matematik alam semesta. Alam semesta mempamerkan struktur rasional yang serasi dengan hukum matematik. Struktur ini adalah intrinsik kepada alam semesta dan bukan hasil ciptaan minda manusia. Penemuan boson Higgs adalah bukti kemampuan minda manusia untuk memahami struktur rasional ini. Pemahaman manusia dan penciptaan ilahi koheren antara minda manusia dan alam semesta menunjukkan pencipta ilahi yang menetapkan persetujuan ini. Ramai ahli falsafah dan saintis terkemuka telah mengakui koheren ini sebagai bukti untuk Tuhan transendental. Ayat-ayat Al-Quran, ayat ment, dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya. Berejes beringi. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Penjelasan. Ayat ini mengetengahkan tanda-tanda penciptaan Tuhan di alam semesta dan kemampuan manusia untuk memahami tanda-tanda ini. Struktur matematik alam semesta dan pemahaman manusia dilihat sebagai bukti penciptaan ilahi. Ayat ini menekan penundukan ilahi langit dan bumi kepada pemahaman manusia yang sejajar dengan usaha saintifik untuk mengungkap struktur rasional alam semesta. Aksiom 4. Koheren antara minda manusia dan alam semesta. Penyataan, koheren antara minda manusia dan alam semesta menunjukkan pencipta ilahi. Penjelasan, aksiom ini menekankan koheren antara minda manusia dan alam semesta sebagai bukti pencipta ilahi. Struktur rasional alam semesta dan pemahaman manusia menunjukkan pereka ilahi yang menetapkan persetujuan ini. Teorem 4. Penciptaan ilahi dan pemahaman manusia. Penyataan, koheren antara minda manusia dan alam semesta adalah bukti penciptaan ilahi. Bukti. Dari aksiom 4 dan Al-Quran 45:13, kita menyimpulkan bahwa koheren antara minda manusia dan alam semesta adalah bukti penciptaan ilahi. Ayat Al-Quran mengetengahkan dan tanda-tanda penciptaan Tuhan di alam semesta dan kemampuan manusia untuk memahami tanda-tanda ini, yang sejajar dengan pemahaman saintifik tentang struktur rasional alam semesta.
Bab 5. Zarah Tuhan, teka-teki fizik yang masih belum terungkai dan batasan sains, masalah yang belum selesai dalam fizik. Walaupun penemuan boson Higgs, banyak masalah asas dalam fizik masih belum dapat diselesaikan. Model piawai tidak menjelaskan graviti, dan penyatuan teori kuantum dan relativity masih menjadi persoalan terbuka. Selain itu, persoalan yang berkaitan dengan jirim gelap dan tenaga gelap masih belum terjawab. Batasan pengetahuan scientific science memberikan pengetahuan tentang hukum alam dan kesannya, tetapi ia tidak dapat menjawab persoalan tentang kewujudan hukum atau tujuan alam semesta. Persoalan-persoalan ini termasuk dalam domain falsafah dan teologi. Batasan sains menekankan perlunya perspektif yang lebih luas yang merangkumi pertanyaan falsafah dan teologi. Ayat-ayat Al-Quran, ayat Mim, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit. Penjelasan. Ayat ini mengakui batasan pengetahuan manusia dan keluasan pengetahuan ilahi. Masalah yang belum selesai dalam fizik dan batasan sains mengetengahkan perlunya perspektif yang lebih luas yang merangkumi falsafah dan teologi. Ayat ini menggariskan kerendahan hati dalam pengetahuan manusia yang bergema dengan pengakuan saintifik tentang teka-teki yang masih ada dalam fizik. Aksiom 5. Batasan pengetahuan saintifik. Penyataan. Sains mempunyai batasan dan tidak dapat menjawab semua persoalan asas tentang alam semesta. Penjelasan. Aksiom ini menekankan batasan pengetahuan saintifik dan perlunya perspektif yang lebih luas yang merangkumi falsafah dan teologi. Sains memberikan pengetahuan tentang hukum alam dan kesannya, tetapi ia tidak dapat menjawab persoalan tentang kewujudan hukum atau tujuan alam semesta. Teorem 5. Keperluan perspektif yang lebih luas. Pernyataan perspektif yang lebih luas yang merangkumi falsafah dan teologi diperlukan untuk menjawab persoalan asas tentang alam semesta. Bukti. Dari aksiomi 5 dan Al-Quran Bersabda kita menyimpulkan bahawa perspektif yang lebih luas yang merangkumi falsafah dan teologi diperlukan untuk menjawab persoalan asas tentang alam semesta. Ayat Al-Quran mengakui batasan pengetahuan manusia dan perlunya perspektif yang lebih luas yang merangkumi pengetahuan ilahi. Bab 6. Teori segala-galanya mengintegrasikan sains dan teologi. Teori segala-galanya bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang bersatu yang mengintegrasikan perspektif saintifik dan teologi. Teori ini mencadangkan bahawa struktur rasional alam semesta koheren antara minda manusia dan alam semesta dan ketersorokan itu semesing berkaitan dan menunjuk kepada pencipta ilahi. Sistem aksiomatik dan teorem Al-Quran. Sistem aksiomatik dan teorem Al-Quran yang dibentangkan dalam buku ini menyediakan kerangka kerja yang koheren untuk memahami alam semesta. Aksiom dan teorem adalah berdasarkan prinsip saintifik dan ajaran Al-Quran, menawarkan teori segala-galanya yang mengintegrasikan sains dan teologi. Ayat-ayat Al-Quran. Ayat 6. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Penjelasan. Ayat ini menekankan tanda-tanda penciptaan Tuhan di alam semesta dan kepentingan memahami tanda-tanda ini. Integrasi sains dan teologi membantu dalam menghargai kebijaksanaan ilahi di sebalik penciptaan alam semesta. Ayat ini menggariskan kepentingan merenungkan alam semula jadi sebagai cara untuk memahami ilahi yang sejajar dengan usaha saintifik dan falsafah untuk mengungkap misteri alam semesta. Aksiom 6. Kesatuan sains dan teologi. Penyataan. Sains dan teologi saling berkaitan dan menyediakan pemahaman yang bersatu tentang alam semesta. Penjelasan. Aksiom ini menekankan kesatuan sains dan teologi dalam menyediakan pemahaman yang komprehensif tentang alam semesta. Struktur rasional alam semesta, koheren antara minda manusia dan alam semesta, dan ketersorokan Tuhan semuanya saling berkaitan dan menunjuk kepada pencipta ilahi. Teorem 6. Teori segala-galanya penyataan. Integrasi perspektif saintifik dan teologi menyediakan kerangka kerja yang bersatu untuk memahami alam semesta. Bukti. Dari aksiom 6 dan Al-Quran 3:190, kita menyimpulkan bahawa integrasi perspektif saintifik dan teologi menyediakan kerangka kerja yang bersatu untuk memahami alam semesta. Ayat Al-Quran menekankan tanda-tanda penciptaan Tuhan di alam semesta dan kepentingan memahami tanda-tanda ini, yang sejajar dengan usaha saintifik dan falsafah untuk mengungkap misteri alam semesta. Kesimpulan. Ringkasan perkara utama. Penemuan boson Higgs adalah pencapaian penting dalam memahami alam semesta.
Perdebatan falsafah dan teologi mengenai zarah Tuhan mengetengahkan hubungan yang kompleks antara sains dan agama. Analogi antara ketersorokan boson Higgs dan ketersorokan Tuhan memberikan pandangan tentang sifat kewujudan ilahi. Struktur rasional alam semesta dan pemahaman manusia menunjukkan pencipta ilahi. Batasan sains menekankan perlunya perspektif yang lebih luas yang merangkumi falsafah dan teologi. Teori segala-galanya mengintegrasikan perspektif saintifik dan teologi untuk menyediakan kerangka kerja yang bersatu untuk memahami alam semesta. Refleksi tentang integrasi sains dan teologi. Integrasi penemuan saintifik dengan pandangan teologi memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang alam semesta dan kewujudan manusia. Ayat-ayat Al-Quran melengkapi perbincangan saintifik dan menawarkan dimensi rohani kepada penerokaan alam semesta. Pemikiran akhir penerokaan zarah Tuhan dan integrasinya dengan ajaran Al-Quran mengetengahkan sifat alam semesta yang kompleks dan saling berkaitan. Dengan menggabungkan perspektif saintifik dan teologi, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijaksanaan ilahi di sebalik penciptaan alam semesta dan kewujudan manusia. Teori segala-galanya yang dicadangkan dalam buku ini menawarkan kerangka kerja yang bersatu yang mengintegrasikan sains dan teologi, menyediakan pemahaman yang komprehensif tentang alam semesta. Garis panduan berstruktur dan contoh kandungan ini akan membantu Anda mencipta buku komprehensif yang mengintegrasikan perbincangan saintifik dan falsafah daripada zarah Tuhan, akaun falsafah dan teologi, dengan ayat-ayat yang berkaitan daripada Al-Quran, dan mencadangkan teori segala-galanya. Pendekatan ini menyediakan penerokaan yang kaya tentang topik yang dibincangkan dan menawarkan kerangka kerja yang koheren untuk memahami alam semesta. Selama berabad-abad, manusia telah memandang bintang-bintang dengan penuh kagum. Kita telah merenungkan tempat kita dalam alam semesta yang luas ini. Sains dan agama, yang sering dilihat sebagai dua dunia yang berbeza, sebenarnya adalah sebahagian daripada pencarian manusia ini. Mereka seperti dua sisi duit siling yang sama, berusaha untuk mengungkap misteri kewujudan. Sains menjelajah bagaimana alam semesta ini berfungsi. Agama pula berusaha memahami mengapa. Dengan menghubungkan kedua-dua perspektif ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kita sendiri dan alam semesta yang kita diami. Penemuan boson Higgs, yang sering disebut sebagai zarah Tuhan, menawarkan titik pertemuan yang menarik untuk dialog ini. Pencarian untuk memahami ini adalah sebuah perjalanan penemuan. Ia adalah tentang mendorong batas pengetahuan dan mencabar andaian kita. Pada akhirnya, ia adalah termenghargai genj dan medium semesta. Dan ia disebut dengan juri hubungan yang antara semua benda. Jauh di bawah sempadan Perancis, Switzerland, terletaknya satu keajaiban sains modern, Large Hadron Collider di CERN. Fasiliti ini bukan sahaja bukti kepintaran manusia, tetapi juga lambang usaha gigih kita untuk memahami alam semesta. Mesin kolosal ini, cincin magnet superkonduktor sepanjang 27 km, adalah percubaan manusia untuk mencipta semula keadaan Big Bang. Collider ini adalah sistem yang kompleks dan rumit, direka untuk mempercepatkan zarah sehingga hampir dengan kelajuan cahaya, dan kemudian merempuhkannya bersama-sama. Di sini, saintis merempuh zarah subatom bersama-sama pada kelajuan yang luar biasa. Perlanggaran ini menghasilkan keadaan yang wujud hanya beberapa saat selepas Big Bang, membolehkan kita mengintip fabrik reality itu sendiri. Mereka sedang mencari blok binaan asas alam semesta. Dengan menganalisis serpihan daripada perlanggaran bertenaga tinggi ini, para penyelidik berharap untuk membongkar rahsia kosmos daripada zarah terkecil hingga kepada struktur yang paling besar. Pada tahun 2012, usaha mereka membuahkan penemuan yang inovatif, boson Higgs. Zarah ini, yang sering dirujuk sebagai zarah Tuhan, adalah kepingan yang hilang dalam teka-teki fizik zarah. Zarah yang sukar difahami ini, yang diteorikan beberapa dekad sebelumnya, adalah penting untuk pemahaman kita tentang jisim. Tanpa boson Higgs, zarah akan kekal tidak berjisim, dan alam semesta seperti yang kita ketahui tidak akan wujud. Bayangkan medan yang luas dan tidak kelihatan meresap ke seluruh ruang. Medan ini ada di mana-mana, dan ia berinteraksi dengan zarah dengan cara yang unik. Ini adalah medan Higgs. Ia adalah medan yang ada di mana-mana, yang memberikan zarah jisimnya melalui interaksinya dengannya.
Zarah berinteraksi dengan medan ini, dan interaksinya menentukan jisimnya. Semakin banyak zarah berinteraksi dengan medan Higgs, semakin berat ia menjadi. Boson Higgs adalah pengujaan kuantum medan ini. Ia adalah manifestasi kehadiran medan dan interaksinya dengan zarah. Anggaplah ia sebagai riak dalam fabrik reality. Sama seperti batu kerikil mencipta riak di dalam kolam, boson Higgs mencipta riak di dalam medan Higgs. Penemuan-muannya adalah pencapaian yang monumental. Ia mengesahkan bahagian penting model standar dan membuka jalan baharu untuk penyelidikan dalam fizik zarah. Ia mengesahkan model standar fizik zarah, penerangan terbaik kita tentang daya asas alam semesta. Model ini menerangkan bagaimana zarah berinteraksi melalui daya asas seperti elektromagnetisme, daya nuklear kuat, dan daya nuklear lemah. Tetapi perjalanan tidak berakhir di sini. Penemuan boson Higgs hanyalah permulaan. Saintis di CERN dan di seluruh dunia terus menerobos sempadan pengetahuan kita, meneroka misteri seperti jirim gelap, tenaga gelap, dan penyatuan daya. Usaha untuk memahami alam kuantum adalah usaha kolaboratif, menghimpunkan minda-minda cemerlang dari seluruh dunia. Setiap penemuan membawa kita selangkah lebih dekat untuk membongkar misteri alam semesta. Semasa kita menyelami lebih dalam ke alam kuantum, kita bukan sahaja belajar tentang asal-usul alam semesta, tetapi juga mendapat pandangan tentang nasib akhirnya. Large Hadron Collider dan penemuan yang dibolehkannya adalah kepingan penting dalam teka-teki besar ini. Masa depan penyelidikan kuantum mempunyai kemungkinan yang tidak berkesudahan. Daripada pengkomputeran kuantum kepada memahami sifat realiti itu sendiri, perjalanan ini sama menariknya dengan mendalamnya. Jadi, semasa kita terus meneroka alam kuantum, kita diingatkan tentang rasa ingin tahu dan kepintaran yang tidak terbatas yang mendorong kita. Large Hadron Collider berdiri sebagai simbol usaha kita untuk memahami alam semesta, satu zarah pada satu masa. Usaha untuk memahami alam semesta ini bukan hanya terhad kepada sains sahaja. Sepanjang sejarah, manusia telah berusaha untuk memahami kosmos melalui pelbagai sudut pandangan, termasuk agama, falsafah, dan sains. Setiap perspektif ini menawarkan pandangan yang unik dan menyumbang kepada pemahaman kolektif kita tentang kewujudan. Teks-teks agama, seperti Al-Quran, menawarkan pandangan mereka sendiri tentang sifat penciptaan. Kitab suci kuno ini telah menjadi sumber panduan dan inspirasi bagi berjuta-juta orang selama berabad-abad. Ia menyediakan kerangka spiritual yang melengkapi pendekatan empirikal sains. Menariknya, sesetengah sarjana menemui persamaan yang menarik antara ayat-ayat Al-Quran dan penemuan saintifik modern seperti Higgs boson. Higgs boson, sering dirujuk sebagai God particle, adalah zarah asas yang memberikan jisim kepada zarah lain. Penemuannya mempunyai implikasi yang mendalam terhadap pemahaman kita tentang alam semesta. Contohnya, Al-Quran menggambarkan alam semesta sebagai tercipta dari satu titik tunggal. Gambaran ini sangat mirip dengan teori Big Bang, yang menyatakan bahwa alam semesta bermula sebagai satu titik dan telah berkembang sejak itu. Ini selaras dengan teori Big Bang, asas kosmologi modern. Teori ini mencadangkan bahwa semua jirim dan tenaga di alam semesta pernah tertumpu dalam keadaan yang sangat panas dan padat sebelum mengembang dan menyejuk untuk membentuk kosmos yang kita lihat hari ini. Al-Quran juga menyebut tentang kewujudan kuasa-kuasa gaib yang memegang alam semesta ini. Rujukan ini boleh ditafsirkan dalam pelbagai cara, tetapi ada yang melihat kaitan dengan kuasa-kuasa asas yang dikenal pasti oleh fizik moden. Ini boleh ditafsirkan sebagai rujukan kepada daya asas seperti graviti dan elektromagnetisme. Graviti, contohnya, adalah daya yang menarik objek dengan jisim ke arah satu sama lain, manakala elektromagnetisme mengawal interaksi antara zarah-zarah bercas. Al-Quran menekankan bahawa ciptaan Allah adalah berdasarkan susunan dan ukuran yang tepat. Gagasan ini bergema dengan prinsip saintifik bahawa alam semesta beroperasi mengikut hukum yang konsisten dan boleh diramal. Ini bergema dengan keanggunan matematik dan keboleh-ramalan yang diperhatikan dalam hukum fizik. Para saintis telah lama mengagumi keindahan dan kesederhanaan persamaan yang menggambarkan dunia semula jadi, daripada pergerakan planet hingga kepada tingkah laku zarah subatom. Walaupun mentafsir teks agama melalui kanta saintifik memerlukan pertimbangan yang teliti, persamaan ini menawarkan titik permulaan untuk dialog. Perbincangan sedemikian boleh memupuk rasa hormat dan persefahaman bersama antara alam iman dan akal. Ia mengetengahkan potensi untuk mencari titik persamaan antara iman dan akal. Dengan meneroka persilangan ini,
kita dapat memperkayakan penghargaan kita terhadap dimensi rohani dan saintifik kewujudan kita yang akhirnya membawa kepada pemahaman yang lebih holistik tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Bab 4 Plan Asas Alam Semesta menyingkap rahsia realiti. Bayangkan sehelai kain tenunan yang besar ditenun dengan benang yang rumit. Kain tenunan ini mewakili hakikat realiti. Benang-benang itulah hukum-hukum asas fizik. Hukum-hukum ini mengawal segalanya dari zarah subatomik terkecil hingga galaksi terbesar. Para saintis telah lama berusaha untuk memahami hukum-hukum ini. Mereka ingin mencipta satu teori segalanya yang menjelaskan bagaimana alam semesta ini berfungsi. Teori ini akan menyatukan semua daya asas alam. Ia akan memberikan penerangan yang lengkap dan elegan tentang realiti. Penemuan boson Higgs adalah satu langkah besar ke arah matlamat ini. Tetapi banyak misteri masih belum terungkai. Apakah itu jirim gelap? Apa itu tenaga gelap? Dan apa yang berlaku sebelum letupan besar? Ini saja frater resolusi fins narviga bartespik de gimnem berdemosi. Bab 5, melampaui mikroskop, di mana sains bertemu penciptanya. Dalam bab ini, kita akan mendalami persimpangan mendalam antara sains dan kerohanian, menjelajahi misteri yang berada di luar jangkauan instrumen kita yang paling canggih. Semakin banyak kita mengetahui tentang alam semesta, semakin menakjubkan jadinya. Setiap penemuan, dari zarah terkecil hingga hamparan galaksi yang luas, menambah rasa kekaguman dan rasa ingin tahu kita. Skala yang besar, keanggunan hukum fizik, dan rangkaian peristiwa luar biasa yang membawa kepada kewujudan kita menunjukkan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Alam semesta beroperasi dengan ketepatan yang sering kali kelihatan terlalu sempurna untuk menjadi satu kebetulan semata-mata. Setengah orang melihat ini sebagai bukti kewujudan pencipta yang maha agung. Mereka menemui ketenangan dan makna dalam kepercayaan bahawa kuasa yang lebih tinggi mengatur kosmos, membimbing tarian rumit jasad-jasad cakrawala dan keseimbangan hidup yang halus. Mereka berpendapat bahawa kerumitan dan ketepatan alam semesta menunjukkan reka bentuk yang bertujuan. Corak rumit di alam semula jadi, pemalar fizik yang tepat, dan fabrik realiti itu sendiri menunjukkan adanya tangan yang bijak sedang bekerja. Yang lain menemui penjelasan dalam alam proses semula jadi. Mereka percaya bahawa keajaiban alam semesta dapat difahami melalui hukum fizik, kimia, dan biologi tanpa melibatkan pencipta gaib. Mereka menunjukkan teori seperti multisemesta yang mencadangkan kewujudan alam semesta yang tidak terhitung jumlahnya dengan hukum fizik yang berbeza-beza. Dalam pandangan ini, alam semesta kita hanyalah salah satu daripada banyak, masing-masing dengan sifat dan kemungkinannya yang unik. Perdebatan tentang kewujudan Tuhan adalah kompleks. Ia merangkumi pelbagai disiplin ilmu, dari sains hingga falsafah hingga teologi. Masing-masing menawarkan perspektif dan hujahnya sendiri. Ia telah direnungkan oleh ahli falsafah dan ahli teologi selama berabad-abad. Teks-teks kuno dan risalah moden sama-sama bergulat dengan persoalan-persoalan mendalam tentang kewujudan, tujuan, dan sifat ketuhanan. Sains boleh memberi kita gambaran tentang cara alam semesta berfungsi. Melalui eksperimen dan pemerhatian yang teliti, kita dapat mengungkap mekanisme yang mengatur dunia semula jadi. Tetapi ia mungkin tidak dapat membuktikan atau menyangkal kewujudan pencipta ilahi secara pasti. Pencarian untuk memahami masih berterusan dan jawapannya mungkin terletak di luar jangkauan bukti empirikal, sebaliknya berada dalam alam kepercayaan pribadi dan penyelidikan falsafah. Bab 6. Teori segala-galanya. Bahagian 6 mengintegrasikan sains dan teologi. Teori segala-galanya bertujuan untuk menyediakan rangka kerja bersatu yang menggabungkan perspektif saintifik dan teologi. Teori ini mencadangkan bahawa struktur rasional alam semesta, keselarasan antara minda manusia dan alam semesta, dan kehadiran Tuhan yang tersembunyi semuanya saling berkaitan dan menunjukkan kepada pencipta ilahi. Sistem aksiomatik dan teorem Al-Quran. Sistem aksiomatik dan teorem Al-Quran yang dibentangkan dalam bahagian ini menyediakan rangka kerja yang koheren untuk memahami alam semesta. Aksiom dan teorem ini berdasarkan prinsip saintifik dan ajaran Al-Quran, menawarkan teori segala-galanya yang menggabungkan sains dan teologi. Ayat-ayat Al-Quran. Ayat 6. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. An-Tafi. Penjelasan.
Ayat ini menekankan tanda-tanda ciptaan Tuhan di alam semesta dan kepentingan memahami tanda-tanda ini. Penggabungan sains dan teologi membantu dalam menghargai kebijaksanaan ilahi di sebalik penciptaan alam semesta. Ayat ini menggariskan kepentingan merenungkan alam semula jadi sebagai cara untuk memahami yang ilahi, yang selaras dengan usaha saintifik dan falsafah untuk membongkar misteri alam semesta. Aksiom 6. Kesatuan sains dan teologi. Pernyataan, sains dan teologi saling berkaitan dan memberikan pemahaman yang bersatu tentang alam semesta. Penjelasan aksiom ini menekankan kesatuan sains dan teologi dalam memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang alam semesta. Struktur rasional alam semesta, keselarasan antara minda manusia dan alam semesta, dan kehadiran Tuhan yang tersembunyi, semuanya saling berkaitan dan menunjukkan kepada pencipta ilahi. Teorem 6. Teori segala-galanya. Pernyataan, penggabungan perspektif saintifik dan teologi menyediakan rangka kerja bersatu untuk memahami alam semesta. Bukti, daripada aksiom 6 dan Al-Quran 190, kita menyimpulkan bahwa penggabungan perspektif saintifik dan teologi menyediakan rangka kerja bersatu untuk memahami alam semesta. Ayat Al-Quran menekankan tanda-tanda ciptaan Tuhan di alam semesta dan kepentingan memahami tanda-tanda ini yang selaras dengan usaha saintifik dan falsafah untuk membongkar misteri alam semesta. Kesimpulan, ringkasan perkara utama penemuan boson Higgs adalah pencapaian penting dalam memahami alam semesta. Perdebatan falsafah dan teologi yang menyelubungi zarah Tuhan menonjolkan hubungan kompleks antara sains dan agama. Analogi antara kehadiran boson Higgs yang tersembunyi dan kehadiran Tuhan yang tersembunyi memberikan pandangan tentang sifat kewujudan ilahi. Struktur rasional alam semesta dan pemahaman manusia menunjukkan kepada pencipta ilahi. Hard Science menekankan keperluan untuk perspektif yang lebih luas yang merangkumi falsafah dan teologi. Teori segala-galanya menggabungkan perspektif saintifik dan teologi untuk menyediakan rangka kerja bersatu untuk memahami alam semesta. Refleksi tentang penggabungan sains dan teologi. Penggabungan penemuan saintifik dengan pandangan teologi memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang alam semesta dan kewujudan manusia. Ayat-ayat Al-Quran melengkapi perbincangan saintifik dan menawarkan dimensi rohani kepada penerokaan alam semesta. Pemikiran akhir penerokaan zarah Tuhan dan penggabungannya dengan ajaran Al-Quran menonjolkan sifat alam semesta yang kompleks dan saling berkaitan. Dengan menggabungkan perspektif saintifik dan teologi, kita boleh mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijaksanaan ilahi di sebalik penciptaan alam semesta dan kewujudan manusia. Teori segala-galanya yang dicadangkan dalam bahagian ini menawarkan rangka kerja bersatu yang menggabungkan sains dan teologi, memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang alam semesta.